Okey, maklumat daripada gambar raja aras tenaga. Okey, GAT itu cikgu simpulkan gambar raja aras tenaga. Okey, daripada aras tenaga ini kita akan dapat 5 maklumat. Okey, yang pertama kita tengok dia punya delta H-nya positif, jadi dia adalah tindak balas endotermik. Okey, jadi bila endotermik dia akan menyerap tenaga. Jadi kita tulislah sebanyak berapa nanti dia bagi nilai di data situ tu, berapa delta H-nya, sebanyak X kilojoule per mol tenaga diserap. Okey, tenaga untuk bahan tindak balas, okey, di depan ni bahan dia rendahkan. Jadi tenaga bahan tindak balas lebih rendah berbanding hasil tindak balas. Okey, untuk suhu pula, okey, ini kita kena fikir suhu ini, okey, jadi dia menyerap haba. Jadi apa yang berlaku dengan persekitaran? Suhunya akan menurun. Jadi maksudnya bahannya tinggi, hasilnya rendah. Suhu bahan tindak balas lebih tinggi berbanding hasil tindak balas. Okay, tenaga haba ini berbeza dengan tenaga bahan. Okay, tenaga haba ini bergantung kepada suhu. Kalau suhu awalnya tinggi, jadi tenaga bahan tindak balas juga tinggi berbanding hasil tindak balas. Tenaga haba kita ikut sejak maklumat untuk suhu. Kalau tenaga bahannya tinggi, kalau suhu bahannya tinggi, jadi tenaga habanya untuk bahan pun tinggi berbanding hasil. Kita pergi maklumat eksotermik. Okey, dia adalah topi belakang, iaitu dia punya bahannya lebih tinggi, hasilnya lebih rendah. Jadi apa maklumat kita boleh peroleh daripada ini? Okey, kita tahu dia adalah eksotermik. Kenapa? Okey, salah satu-satunya nilai delta H-nya negatif. Jadi negatif maksudnya haba dibebaskan. Jadi sebanyak X kilojoule per mol tenaga haba dibebaskan. Tenaga bahan. Tenaga bahan. Bahan yang mana nampak ni? Bahan di sini dia tinggi. Hasil di bawah ini dia rendah. Jadi tenaga bahan tindak balas lebih tinggi berbanding hasil tindak balas. Untuk suhu pula, suhu awalnya kita akan rasa biasa-biasa saja. Bila dia sudah keluarkan haba, kita akan rasa bekas itu ataupun air itu menjadi panas. Jadi suhu bahan tindak balas rendah berbanding hasil tindak balas. Jadi suhu tadi, kita boleh gunakan dia untuk penerangan tentang tenaga haba. Tenaga haba berkaitan dengan suhu. Jadi tenaga haba untuk memutuskan ikatan pada bahan tindak balas lebih rendah berbanding tenaga haba untuk pembentukan hasil tindak balas. Jadi kita kena ingat, untuk bahan tindak balas dia akan putuskan ikatan. Untuk hasil tindak balas dia akan bentuk ikatan baru. Macam kita dapat persamaan kimia, dua pasangan itu dia perlu bercerai dulu untuk membentuk dua pasangan yang baru. Kita adalah eksotermik. Kita nampak pula dia punya perubahan tenaga. Jadi perubahan tenaganya, ini kita nampak ini adalah tindak balas. Apa ni? Ini adalah tindak balas eksotermik. So kita ambil basic asalnya. Gambar rajahnya begini. Lepas tu, garisan bahan di atas, garisan hasilnya di bawah. Jadi bila begitu, bentuknya adalah begini kan. Jadi bila begini, dia adalah eksotermik. Dan satu lagi kita nampak nilainya adalah negatif. Jadi nilai delta H negatif, dia adalah eksotermik. Jadi apa yang kita boleh dapat di sini, tenaga haba untuk memutuskan ikatan pada bahan tindak balas lebih rendah berbanding tenaga untuk memutuskan hasil tindak balas. Macam mana kita nampak? Kita nampak bila H dengan H mau putus, dia perlukan 436 kilojoule per mol. Manakala si Cl pula mau putus, dia perlukan 243 kilojoule
per mol. Jadi bila ditambah dia menghasilkan 679. Okey, maksudnya dia perlukan sebanyak 679 untuk putuskan ikatan. Okey, bila dia membentuk ikatan pula, okey, dia bentuk ikatan sudah terbentuk, dia akan bebaskan 864. Macam mana dapat? 2 darab 432. Dapatlah 464. Okey, kita pergi kepada uji diri. Okey, muka surat 119. Okey, soalan 1. Persamaan termokimia bagi tindak balas penguraian kalsium karbonat adalah seperti berikut. Jadi kalsium karbonat terurai kepada kalsium oksida dan karbon dioksida. Okey, menghasilkan delta H sebanyak positif 540 kilojoule per mol. Okey, lukiskan gambar raja aras tenaga bagi tindak balas itu. Lepas tu, tuliskan 3 pernyataan yang dapat dirumuskan daripada gambar raja. Jadi sekarang ini, okey, dia suruh melukis. Jadi kita kena pasti dulu, dia ni endo kah, ekso, topi depan kah, topi belakang. Jadi disebutkan delta H-nya adalah positif. Okey, delta H-nya sekarang ni positif. Okey, di sini adalah positif. Jadi dia adalah endotermik. Okey, endotermik, topi depan kah, topi belakang? Jadi kita buat topi kita. Okey, bahagi 2. Jadi di depan ni adalah N. Jadi dia adalah topi depan. Jadi kita pun lukislah. Okey, garisan tenaga. Okey, lepas tu bahan dengan hasil. Lepas tu anak panah ke atas. Okey, lepas tu kita lukislah dia punya berapa dia punya delta H. Okey, lepas tu bahan tindak balasnya siapa? Jangan kamu tulis bahan tindak balas. Kamu tulislah persamaan kimia bagi CaCO3. Okey, hasil tindak balasnya adalah CaO plus CO2. Okey, delta H-nya kita lukis. Okey, lukis pula. Kita tulislah. Okey, delta H sama dengan positif 540 kilojoule per mol. Negatif 1. Okey, tindak balas penguraian kalsium karbonat ialah tindak balas endotermik. Okey, itu dia punya maklumat yang pertama. Okey, tadi delta H-nya tulislah positif 540 kilojoule per mol. Okey, maklumat yang kedua, okey, kita boleh tulis tindak balas penguraian CaCO3 menyerap. Jadi kalau positif dia menyerap sebanyak 540 kilojoule mol, negatif 1 dari persekitaran. Okey, hilangkan positifnya. Positifnya itu cuma menunjukkan dia adalah endotermik. Okey, lepas tu tenaga bahan tindak balas lebih rendah berbanding tenaga hasil tindak balas. Okey, lepas tu suhu bahan tindak balas lebih tinggi berbanding hasil tindak balas. Okey. Jadi ada 5 tadi kita boleh beritahu, tapi saya carangkan 4 sejak yang biasa. Yang kelima tu takut kamu keliru. Kita ada 2 tenaga. Okey, tenaga bahan dengan tenaga tenaga haba. Okey. Jadi inilah yang biasa 4 maklumat yang kita boleh tulis. Tapi dia minta 3, pilihlah daripada 4 ni, pilih 3 maklumat sahaja. Okey, soalan kedua, dia bagi kita satu persamaan termokimia. Okey, persamaan termokimia itu adalah ada delta H-nya. Jadi bila ada delta H-nya, dia adalah persamaan termokimia. Bila tiada delta H-nya, dia adalah persamaan kimia. Okey, jadi soalannya tanya, nyatakan sama ada ekso atau endo. Jadi bila negatif, okey, nilainya adalah negatif, dia adalah tindak balas eksotermik.
Okey, tentukan ikatan yang diputuskan dan ikatan yang terbentuk. Jadi, yang diputuskan adalah bahan tindak balas dan yang dibentuk adalah hasil tindak balas. Jadi, bahannya adalah plumbum 2 nitrat dan natrium sulfat. Manakala hasilnya adalah plumbum 2 sulfat dan natrium nitrat. Okay, soalannya C, terangkan perubahan tenaga yang terlibat dengan pemutusan dan pembentukan. Jadi untuk dia putuskan ikatan, dia perlu serap haba. Untuk dia bentuk ikatan, dia perlu bebaskan haba. Jadi haba diserap pada bahan tindak balas, manakala pada hasil tindak balas, haba dibebaskan. Okay, lepas tu yang dia minta gambar raja aras tenaga. Jadi eksotermik dia adalah topi belakang. Okey, macam biasa tenaga, lepas tu buatlah tangga menurun, letak anak panah ke bawah dan letaklah delta H. Tulislah persamaan untuk bahan dan hasil tindak balas. Okey, ini adalah dia punya gambar raja aras tenaga. Untuk pengenalan, kamu jawab latihan muka surat 88. Okey, lepas ni kamu tengok video satu lagi untuk haba pemendakan.